Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 23, baris bawah sekali. Muka surat 23, baris bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Barang siapa i'tiqad, barang siapa i'tiqad Allah jua yang memberi berkah. Barang siapa i'tiqad, berarti setakat itulah, jangan baca story. Barang siapa i'tiqad Allah, apa boleh pula situ. Barang siapa i'tiqad, i'tiqad dia makna berpegang kejap di hati, berpegang kejap di hati, sipu di hati. Allah jua yang memberi berkah. Allah jua yang memberi berkah. Apa yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jua yang memberi berkah. Bukan kuat yang memberi berkah, bukan kudrah di hamba yang memberi berkah. Allah jua yang beri berkah. Bukan berlaku secara turut, bukan. Semua yang berlaku Allah jua yang beri berkah. Bergeraknya tangan Allah yang gerakkan. Bergeraknya cincin Allah yang gerakkan. Itu mana Allah jua yang memberi berkah. Memberi berkah ni dengan bahawa beri kesan, betul tak? Memberi berkah Allah jua yang memberi berkah. Faham tak kita tak? Allah jua yang beri berkah, Allah jua yang beri kesan. Sebab terkadang ada juga yang masih lagi keliru, tak faham apa makna Allah jua yang beri berkah. Dia tak faham apa makna Allah jua beri berkah. Maknanya beri berkah tu apa dia beri berkah tu. Jadi maknanya bahasa tu penting tu. Bahasa tu penting. Maksudnya bahasa tu penting. Terkadang orang tak faham bahasa yang digunakan. Orang tak faham bahasa yang digunakan. Apa makna memberi berkah? Allah yang beri berkah, makhluk tidak beri berkah. Apa makna? Allah yang beri berkah, Allah jua yang memberi berkah. Apa makna makhluk tak beri berkah sama sekali? Makhluk tak beri berkah sama sekali. Jadi ada pernah ditanya, memberi berkah, tidak memberi bekah, makna dia apa sebenarnya bekah-bekah ni?
Kata, ada juga orang tak faham. Pandai ni. Tak faham bahasa yang digunakan. Macam di sini. Allah jua yang beri bekah. Memang pegangan kitanya, Allah jua yang beri bekah. Makhluk tak beri bekah sama sekali. Apa makna beri bekah? Apa makna tak beri bekah? Beri jadi, tak beri jadi tu dong. Kalau kata beri kesan, takut tak faham juga. Keingat bekah-bekah ni macam Tupperware tu. Suka pula dah. Kan Tupperware tu kan bekah tu kan. Mari bekah tu nak bubuh tengok tu. Kan kita minta bekah nak bubuh. Nak bubuh makanan ke, nak bubuh kuih ke, kita minta bekah. Sekarang ni Allah jua yang beri bekah. Allah yang beri bekah. Gitu. Bekah tu minta dengan Allah lah. Jangan minta dengan kita. Kita tak ada bekah. Gitu. Itu bekah benda. Ni kalau kata bekah tu makna kesan, sebut kata kesan pula, kesan ni kesan orang hilang. Orang hilang duduk mana? Kesan kat dia duduk mana? Gitu. Kita bukan nak kata apa, cuma dari segi bahasa tu penting. Maknanya walaupun dalam kitab sebut beri bekah, tak beri bekah, memang tu duduk ngajar beri bekah, tak beri bekah, tapi ada orang yang tidak memahami apa makna memberi bekah, apa makna tak beri bekah. Beri bekah ni beri jadilah. Beri jadi gerak, beri jadi diam, beri jadi putus, beri jadi hangus. Tu beri bekah. Ada ni. Sekarang ni yang jadi gerak tangan Allah. Allah yang berkah. Ketika tangan bergerak, cincin pun bergerak. Allah yang berkah. Allah yang menggerakkan cincin. Kemudian api menghanguskan. Hangus tu Allah yang berkah. Mana Allah yang menghanguskan. Kemudian kita ni berusaha, gerak diam kita. Allah jua yang beri bekah. Bukan tenaga yang Allah Ta'ala letak di kita beri bekah. Tu maknanya. Jadi kita gerak ni boleh bangun, boleh duduk, Allah yang buat. Tu makna beri bekah. Di kita Allah letak kudrah. Di kita Allah letak tenaga. Kudrah, tenaga tu makhluk. Makhluk tak beri bekah sama sekali. Makhluk tak ada sebarang kuasa yang boleh menggerak diamkan kita. Yang maha kuasa hanya Allah. Kekuasaan Allah jualah yang menjadikan segala-gala. Menjadi tu panggil beri bekah. Beri ada, beri tak ada, tu mana beri bekah. Beri ada, beri bekah pada ada. Ada, meniadakan pula, mana beri bekah pada meniadakan. Gerak beri bekah pada gerak. Diam beri bekah pada diam. Bangun duduk beri bekah pada bangun duduk. Tu mana memberi bekah. Faham tak? Kita duduk ngaji kitab semua ni faham tak? Tapi terkadang ada orang yang tidak biasa dengan kitab lama, tapi memberi bekah tidak beri bekah ni kitab lama ke? Kalau kita orang Terengganu faham tak? Makhluk tak beri bekah. Semua yang berlaku tu mari daripada perbuatan Allah. Ni. Kita faham. Tapi jangan kita nafikan kemungkinan ada orang tak faham. Dahlah kadang-kadang ialah maknanya lorak ni lorak Terengganu. Ada juga orang yang terpaksa bertanya, perkataan yang digunakan tu maknanya apa. Ada dia. Dan tidak faham dari segi bahasa. Tapi memberi bekah tak beri bekah ni bukan lorak Terengganu. Ini memang tak tahulah, tapi duk ngaji di Kelantan ke, di Fotoni ke, sama je. Makhluk tak beri bekah sama sekali. Allah jua yang beri bekah. Perkataan yang sama. Tapi mungkin itu perkataan yang berasal daripada kitab. Mungkin tak?
Kejut juga. Ada orang tanya seumpama tu, Ustaz saya nak tanya ni Ustaz apa makna beri bekah, apa makna tak beri bekah? Ini orang cerdik ni. Budak you ni bukan budak cerdik. Dia tak faham. Dia tak faham makna memberi bekas, tidak beri bekah. Kalau kita beri jadi, tak beri jadi ya tau. Jadi tak jadi ni pun orang tak faham pula orang. Jadi barang siapa i'tiqah, Allah jua yang beri bekah. Dengan makna makhluk tak beri bekah sama sekali. Mana apa ni? Memberi bekah pada gerak tangan Allah. Memberi bekah pada gerak cincin yang tersarung di jari Allah. Memberi bekah pada menghanguskan Allah. Memberi bekah pada gerak diam kita ni Allah. Allah jua yang beri bekah. Allah jua Khalik. Allah jua yang menjadikan segala-gala. Allah jua Rabb, Tuan. Allah Rabb, Allah Tuan. Rabbil Alamin, Tuan bagi sekalian alam, sekalian makhluk. Allah Tuan. Dengan makna Allah yang mengatur, Allah yang menyusung, Allah yang menjadikan. Itu makna Rabb. Sebab itulah asas kepada tauhid rububiyah. Asas pada tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku hanya perbuatan Allah. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Apabila makhluk tak ada bekas sama sekali, bererti makhluk tidak ada sebarang peranan. Dia tak ada peranan lah, sebab makhluk tak ada bekas. Makhluk gerak Allah buat, makhluk diam Allah buat. Tiap-tiap saat makhluk hidup Allah buat. Tiap-tiap saat makhluk nampak Allah buat. Makhluk terfikir apa-apa Allah buat. Makhluk buat keputusan apa-apa Allah buat. Ni yang panggil tauhid rububiyah. Ada ni. Mati sini clear dah lah. Ni duduk sebut tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Sebut saja je, tak mengaji pun. Kalau yang ngaji sungguh tauhid rububiyah, tak ada lah orang yang duduk jaja tauhid rububiyah berpegang pilihan hak kita. Kita yang memilih mutlak. Faham tak ni? Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih. Jadi kalau kita diberi kebebasan sebebas-bebas untuk memilih, memilih tu kita, makna bukan mengesakan Allah pada perbuatan. Tak ada lah tauhid rububiyah. Ni kata dia sebut saja tauhid rububiyah tapi tak belajar. Kalau dia belajar semua tauhid rububiyah, tak ada lah pula tersalah pegangan kita yang memilih mutlak. Allah hanya mengetahui, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang menetapkan. Kita memilih sebebas-bebasnya. Jadi memilih itu adalah perbuatan. Faham tak ni? Kita ingat ke perbuatan tu gerak diam zahir je. Hak berlaku tu perbuatan belaka. Hak zahir, hak dalam, hak organ, perbuatan. Hak berlaku tu lah. Perbuatan tu hak berlaku tu. Mengesakan Allah pada perbuatan dengan bahawa hak berlaku tu Allah belaka. Tu mana mengesakan Allah pada perbuatan. Yang berlaku tu Allah belaka yang buat. Yang berlaku tu, yang berlaku dipanggil perbuatan. Perbuatan yang berlaku tu siapa yang perbuat, siapa yang melakukan. Tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku Allah belaka. Tu je. Bila yang berlaku tu semua Allah belaka, berarti memilih kita pun perbuatan Allah. Bukan memilih kita perbuatan Allah. Terdetik di hati kita pun perbuatan Allah. Tu tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Tiba-tiba memilih, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita yang memilih sendiri. Tidak terikat dengan ketentuan Allah dan tidak terikat dengan perbuatan Allah.
Dia menafikan dua di sini. Dia menafikan qada pilihan kita tu dan menafikan qadar Allah pada pilihan kita. Ni sesat sangat ni. Yang pertama, dia menafikan qada Allah pada pilihan kita dan dia menafikan qadar Allah pada pilihan kita. Kita memilih, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang mengqadakkan. Allah hanya mengetahui. Sampai saat berlakunya pilihan bukan qadar, bukan perbuatan Allah. Mana perbuatan kita sendiri? Mana tauhid rububiyahnya? Ni saya sebut ni orang yang duduk laung tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tapi asas pada tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan tak luluh. Dia tak faham pun apa makna Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Dan lepas tu selama ni apa? Yang duk berlaku-berlaku, hak lah. Lepas tu kita mana? Mana kita? Mana kita? Mana kita ni? Kita hidup, Allah buat. Kita nampak, Allah buat. Kita dengar, Allah buat. Itu pegangan kita. Kita duduk, Allah buat. Organ dalam berfungsi, Allah buat. Mata kita berkelip, Allah buat. Lepas tu kita apa? Kalau semuanya hak Allah, tak ada lah kitanya. Kita tu ada. Allah buat zat kita tu. Kita ada sebab zat kita ni Allah buat. Tubuh kita ni Allah buat. Kemudian apa yang berlaku di kita ni Allah buat. Tu Rabb. Hak dia belaka. Kalau gitu kok saya tak ambuh. Saya tak ambuh apa? Tak ambuh bangun. Tak ambuh gerau. Tak ambuh apa? Tak ambuh bernafas. Tak ambuh buka mata. Tak ambuh apa? Kalau gitu saya tak ambuh khija lah. Tak ambuh khija tu memalah. Dia ingat khija je. Ni hari ni tak kerja hari Sabtu ni. Tapi apa yang berlaku di kita? Gerak dia, itulah Allah buat. Kata kalau Allah belaka tak ada gapo kita, saya tak mau kerja. Kerja tu je berkali ingat perbuatan dia. Gerak dia, bangun duduk, ni bernafas, hidup, nampak, dengar, semuanya Allah yang berkah. Ni tauhid rububiyah. Dah kalau gitu tak ada apa satu kita Jabariyah jadinya. Hakikinya memang hakikinya Jabariyah. Hak Tuhan belaka. Itu tauhid rububiyah. Hak Tuhan belaka. Salah Jabariyah ni ayat Quran sanda kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu saya buat dalil ayat hak kita baca Fatihah. Dalil ayat Tuhan sanda perbuatan pada kita banyak sangat-sangatlah dalam Al-Quran tu. Hak Tuhan sanda perbuatan kepada kita. Tapi cukup satu ayat tu je, suratul Fatihah. Hak bacaan dalam semayang kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kami yang sembah, Tuhan sanda kita. Lepas tu kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan duduk di bawah alhamdulillahi rabbil alamin. Di bawah Rabbil alamin. Pilihan kita pun hak Allah juga. Perbuatan usaha kita pun hak Allah juga. Dan kalau gitu tak ada, hakikinya memang tak ada. Dan kalau tak ada Jabariyah, hakikinya memang Jabariyah. Pula mata-mata dengar hakiki Jabariyah. Dan kenapa Jabariyah salah? Sebab tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Dan pilihan dan perbuatan tak ada, pegang buat apa? Tak sudah tanya lah. Dan Quran sandar kepada kita, kita berpeganglah hamba ada pilihan dan perbuatan. Kenapa Tuhan sandar kepada kita? Kami yang sembah, kami tak ada apa-apa. Kita tanya Tuhan lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya semua hak Allah. Qul kullum min indillah. Kata alim yang Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah. Allah khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Quran.
Tiba-tiba banyak ayat Tuhan sandar kepada kita. Kenapa Allah sandar lagi pada kita? Hakiki hak Tuhan belaka. Jangan duk tanyalah hak Tuhan. Kita pegang setakat Tuhan kata sudahlah. Dah Tuhan sandar dalam ayat Al-Quran kepada kita, kita peganglah. Kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi dah ayat kata hak dia belaka, kita berpeganglah pilihan dan perbuatan untuk hak dia juga. Sudahlah. Gitu je, tak payah. Duk korek-korek. Quran kata hak dia belaka, kita pegang. Quran sandar ke kita, kita peganglah. Kita ada kita usaha. Dah itu usaha kita, dah Tuhan kata hak dia belaka, itu usaha kita pun hak dia belaka jugalah. Dah kalau gitu tak ada hak kita, dah hak dia belaka, nak ada apa lagi hak kitanya. Nah gitu je lah. Apabila keesaan pada perbuatan hak Tuhan belaka, tak ada lah hak kitanya. Hakikinya yang kita pegang ada itu usaha kerana dalam Al-Quran Tuhan sandar kepada kita. Kenapa Tuhan sandar kepada kita? Jangan tanyalah kejayaan Tuhan. Kita yang akan ditanya pada hari akhir, ada situ je lah. Itu jawapan dalam kitab. Dijawabkan dengan ayat Al-Quran. Tak ada nak jawab kata gitu. Memang kita ada nak jawab. Itu semua hak Tuhan. Nak tanya suka tanya Allah Ta'ala lah. Betul dalam bab qada qadar ni faham, pegang, stop, berhenti. Jangan duk korek-korek. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka. Tapi kenapa ayat Tuhan sandar kita? Kita ambil jelah ayat Tuhan sandar kita, kita berpeganglah. Kita ada pilihan dan perbuatan. Dah Tuhan kata hak dia belaka, dah pilihan perbuatan, hak dia jugalah. Sudahlah, setakat tu sudahlah. Tak payah banyak-banyak ayat lah. Ambil suratul Fatihah sudahlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Tauhid rububiyah. Hak dia belaka. Dah lah. Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan sandar kita. Kita peganglah ada istighfar dah Tuhan sandar kita. Lepas tu istighfar kita duduk di bawah Rabb tu. Duduk di bawah Rabbil Alamin juga. Berhenti setakat tu sudah. Kan? Faham? Pegang. Kemudian hak zahirnya hak kita, hak di hati ingatan kita pun hak kita. Tu hati kita jauh daripada tu cerita lain. Ini cerita pegangan. Allah jua yang berbekas. Ini keesaan pada perbuatan. Ini asas pada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah pada sembahan. Tidak menyembah melainkan sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah, mengesakan Allah pada sembahan. Tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada Rabb, pada perbuatan. Hak dia belaka. Hak dia belaka. Pilihan dan perbuatan kita pun hak dia belaka. Hakikinya kita tak ada apa-apa. Hak dia belaka. Itu ini tauhid rububiyah. Allah jua berbekas. Barang siapa i'tiqad Allah jua yang memberi bekas. Betul dah i'tiqad ni. Tetapi ada tetapi pula dah ni. Ada tetapi pada akal berlazim-laziman antara sebab yang adi. Sebab yang adi. Jadi hak dalam pati faridah tu jadi macam ra dah. Sebab yang ari, bukan adi. Dal, bukan ra. Dal. Adi, adah. Adi ni masuk ya nisbah tu. Adah. Apa makna adah? Yang dibangsakan kepada kebiasaan. Adah ni kebiasaan. Bukan adab. Adab lain. Adab alif dal alif ba adab. Itu al-khisalul mahmudah, perkara yang baik. Adah ain alif dal ta marbutah. Adah ni kalau kita Terengganu gak hak sokmo-sokmo. Tu adah. Api hangus. Pisau utuh. Makan nasi kenyang. Minum air hilang dahaga, hilang haus. Itu adah dia panggil.
Tetapi pada akal berlazim-laziman antara sebab yang ada. Berlazim-laziman dengan makna tidak mungkin bersalahan. Tidak mungkin bersalahan. Berlazim-laziman dengan makna tidak mungkin bersalahan. Mana umpama api dan antara yang menyertainya, yang menyertai api, yang menyertai api ni yang bersentuh dengan api ni, yang menyertai api, yang bersentuh dengan api, umpama kain, dan tidak boleh menyalahi. Mana? Yakni apabila kain dimakan oleh api, nak moleknya disentuh oleh api, ni tentu terbakar. Sebab dimakan oleh api, terbakar hok tula je dah. Makan di api habis dah, terbakar habis dah. Tu pada ni. Jadi terbakar dengan makan oleh api tu sama je, sentuh dah samanya. Jadi nak comel sininya, apabila disentuh oleh api tentu terbakar. Gitu. Yakni bila kain dimakan oleh api tentu terbakar. Dah dimakan dengan terbakar tu le je. Yakni apabila kain disentuh oleh api tentu terbakar, tidak boleh menyalahinya. Dan api sentuh dengan kain, kain pula kering tak basah, mesti terbakar, tak mungkin menyalahi. Itu panggil berlazim-laziman tu. Tetapi etika ia Allah juga yang berkah dengan terbakar itu. Allah yang berkah. Sebab permulaan bicara dah kan, barang siapa etika, Allah juga yang berkah. Maknanya etika dia, tetapi etika ia barang siapa ni, Allah juga yang berkah dengan terbakar itu. Maka jawab pada barang siapa itu, maka orang ini etika comel dah. Allah juga yang berkah dengan terbakar tu, bukan api yang berkah, bukan kuah kepanasan yang Tuhan letak di api berkah. Orang pesen ni jahil dengan hakikat hukum adah. Dah erti hukum adah ni, dan terkadang membawa kepada kufurnya apabila jahil dengan hakikat hukum adah. Panjang pula kita perenggang hari ni. Kita 2 minggu dah duk baca Pati Paridah je. Hidayatus Salikin tu duk ambil je dah. Duk ambil je, tak pukul tu. Dia bukan nak selesai, tak ambil gatung. Ada dia. Selesai tak ambil gatung. Sebab apa? Sebab banyak babak ni, banyak babak. Banyak babak hak mula-mulanya hak i'tiqad, hak kafir, ijma' ulama. Ni nak kena jaga molek ni. Mana i'tiqad, hak kafir, ijma' ulama. Perkara tu berlaku dengan ilah, dengan turut, dengan tumpang, dengan sekaligus. Allah menggerakkan tangan, cincin yang tersarung di jari bergerak. Bergerak cincin tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Bergeraknya tangan Allah yang gerakkan, sebab hanya Allah yang berkah. Allah berkah hanya pada menggerakkan tangan. Kalau hanya Allah yang berkah, comel lalulah. Kalau hanya Allah yang berkah, bergeraknya tangan Allah yang gerakkan, bergeraknya cincin Allah yang gerakkan. Itu barulah hanya Allah yang berkah. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku melainkan perbuatan Allah belaka. Allah senang sangat-sangatnya lah. Senang sangat-sangat. Sebab apa? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Habis. Gerak dia apa pun perbuatan Allah.
Bukan bergerak cincin. Bergerak habuk di tangan kita perbuatan Allah. Di tangan kita bergerak, habuk yang di tangan kita bergerak Allah buat. Pada tangan kita bergerak, kumang ada tangan kita bergerak juga. Tangan hok tak basuh lagi tu kumang banyak tu kan. Sebab tu orang tua suruh basuh tangan. Dia nak pegang makanan, tangan tak basuh dia pun tepih lalu. Sebab apa? Kumang banyak dia kata. Nampak orang tua kita kumang. Jangan main. Orang tua kita tak payah pakai kantar pun besar. Tak payah pakai. Dia nampak tu kumang beriok kumang. Tak ada beriok. Beriok tu banyak lah. Dah mari mana budak? Duk main kata riti, tangan duk pegang macam-macam. Senang-senang nak makan, tangan pun tak basuh. Pakai nak makan gitu je. Kumang penuh tangan. Jadi bila tangan bergerak, kumang yang di tangan bergerak. Siapa yang gerakkan? Tak payah tanya dah. Allah jua yang beri bekas. Semuanya perbuatan Allah. Kata je lah. Kita awak misal cicing ni pun kira tak kecek lagi tu. Pergi padang lah. Nak winapak kepada kita, Allah ni Rabb, Allah ni Tuan. Hak dia belaka. Bergeraknya tangan, Allah yang gerakkan. Bergeraknya cincin di jari, Allah yang gerakkan. Tu pegangan kita. Adapun ingatan di hati sebut sama-sama dah. Itu berkait dengan basirah, kekuatan dalaman masing-masing. Itu bukan berkait dengan pegangan. Hak kita duk bercakap tu bercakap asbab. Yang kita duk bercakap tu bercakap asbab. Pada ni. Turuk tu tu cakapan asbab. Air banjir, bawa sekali dengan air tu gapo dia? Sampah, lumpur. Mari mana sampah lumpur tu? Turuk air. Air bawa bersekali dengan air. Kita dia cakap gitu. Ada ni. Bila air banjir naik, air tu surut, sampah banyak mana tinggal. Lumpur banyak mana tinggal. Tanya tengok rumah orang hok naik air tu. Dia nak hilangkan lumpur tu satu khija pula. Pada ni. Sebab kalau lambat dia basuh rumah dia tu, keras pula lumpur tu. Sampah mari mana? Lumpur mari mana? Air bawa, turuk air, bersekali dengan air. Tu cakap zahir je. Pegangan mengalirnya air Allah yang lakukan. Hanya Allah juri bekas. Kemudian di masa air tu mengalir bergerak, sampah yang ringan pun bergerak, lumpur pun bergerak, semuanya perbuatan Allah. Allah jua yang beri bekas. Beri bekas pada gerak air Allah, beri bekas pada gerak sampah Allah, beri bekas pada gerak lumpur Allah. Ni je lah. Ada ni. Tapi kita duk cakap lumpur turuk air. Lumpur bersekali dengan air. Itu hanya cakap asbab. Pegangan sekalian perbuatan Allah. Allah jua yang bekas. Kalau berpegang, bergeraknya cincin, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Hak tu kafir ijma' ulama. Berpegang, bukan bercakap. Berpegang. Kafir ijma' ulama. Tak ada khilaf. Barang siapa yang i'tikad api menghanguskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, secara semula jadi, secara bahasa dia, api yang menghanguskan, kafir ijma' ulama. Ini kalau berpegang. Kalau bercakap, api kuat molek sekejap habis licin. Itu cakap asbab. Kalau berpegang, api menghanguskan secara tabi'i, secara semula jadi, secara bahasa dia, secara pesen dia, tidak langsung berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu pegangan yang kafir ijma' ulama. Sembahyang, puasa wajib diqadakkan kembali mula daripada umur baligh jika baligh berpegang dengan akidah yang kafir. Kalau di Mekah dah
hak kewajipan sekali semua hidup tak ada lagi. Hak kewajipan sekali semua hidup tu walaupun sudah berulang-ulang kali tak ada lagi kewajipan sekali semua hidup. Sebab syarat sah semayang, syarat sah puasa, syarat sah haji Islam, yakni Islam yang beriman, bukan Islam yang zahir saja tapi pegangan yang kufur, bukan. Ada ni. Cuma kadang-kadang kita mengaji kitab fiqh ni, syarat sah semayang yang pertama Islam, syarat sah puasa yang pertama Islam, syarat sah haji yang pertama Islam. Jadi yang cerita tu cerita sepitah lalu. Islam gitu je. Bila sebut Islam memang kita Islam. Sebab kita Islam tabaan li abawai. Islam kita warisi daripada mak dan ayah kita. Automatik kita Islam. Faham tak ni? Bila mak ayah kita Islam. Sehingga kan yang mati dalam perut ibu 6 bulan ke atas, tapi itu bukan panggil guguran, itu panggil beranak tapi mati. Tapi kita panggil guguran. Guguran 6 bulan ke bawah baru panggil guguran. Tapi cakapan kita orang Melayu ni 6 bulan ke atas pun panggil guguran juga. Itu panggil beranak, bukan panggil guguran. 6 bulan ke atas keluar, mati dah, tak hidup. Jenazahnya macam orang dewasa. Mandi, kafan, sembahyang ke bumi, fardu kifayah. Sebab apa? Orang Islam. Islam mana dia mati dalam perut? Islam mak ayah dia. Okey, Islam warisi. Jadi syarat sah semayang, puasa, haji yang pertama Islam. Kena cerita molek. Bila sebut kata Islam yang beriman. Bukan hanya Islam zahir saja dak, hak warisi. Lepas tu iman macam mana? Iman bukan warisi. Islam kita warisi. Iman kita tidak warisi. Iman kepercayaan hati masing-masing. Hak kepercayaan hati masing-masing ni ditanam oleh ibu bapa sebelum kita masuk mau balik. Itu iman. Faham tak ni? Jadi syarat sah yang pertama sembahyang, puasa, haji itu Islam yang beriman. Tapi kalau zahir Islam tapi akidahnya kafir, sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, haji tidak sah, wajib diqadakkan kembali sekalian. Ada ni. Sebab ditaklifkan bila? Dikira pada syarat bila? Apabila baligh. Bila baligh. Baligh syarat taklif lalu dah. Kamu beriman ke tidak? Tu. Sebelum baligh, budak-budak tak ada hukum syarak lagi. Bermulanya taklif hukum syarak, kamu beriman atau tidak bila baligh. Berakal siap dah. Memang budak ni berakal. Tapi dak baligh tak ada hukum. Baligh saja ada hukum. Beriman ke tidak? Situ. Beriman ni. Ni akidah. Beriman dengan rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qada Allah. Sekalian qada dan qada Allah. Bergerak cincin qada dan qada Allah. Putuh qada dan qada Allah. Itulah imannya. Tiba-tiba berpegang, bergerak cicing, bukan qada dan qada Allah. Semata-mata turut sahaja. Bergerak tangan, qada dan qada Allah. Bergerak cincin, tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Putuh, tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Bukan qada dan qada Allah putuh. Putuh tu semula jadi. Tabi'i bahasa dia. Pisau memutuskan sendiri-sendiri. Itu tidak beriman dengan qada dan qadar tu kafir. Ijma' ulama. Kafir di sini iman tidak sah. Zahir dia orang Islam lah zahir dia. Ni cerita bab iman. Macam dia sebut semua kan. Nang rukun je iman ni. Payah apa? Malaikat kita beriman siap-siap. Kita beriman siap-siap.
Rasul kita beriman, hari kiamah kita beriman. Tiup sangka kali yang kedua dibangkitkan kembali kita beriman. Berhimpun di mahsyar kita beriman. Hisab, mizan, sirat kita beriman. Syurga neraka kita beriman. Hak qada qadar. Qada qadar. Beriman ke tak dengan qada qadar? Ni kadang qada qadar apa beli. Apa qada apa qadar tak tahu. Tahu perkataan dia. Qada satu pegangan, qadar satu pegangan. Salah di qada hak kapi pun ada. Salah di qadar hak kapi pun ada. Lain-lain tu, qada lain, qadar lain. Hak menafikan qada, tak ada langsung ketentuan Allah. Bahkan Allah pun tak tahu waktu kafir. Pandai ni. Hak kata hak qadariyah menafikan takdir Tuhan dan menafikan tahu Tuhan tu kafir. Dan perkataan qada qadar pun bolong. Walaupun payahnya sekalian qada dan qadar. Baik jahat qada dan qadar. Dah. Semua qada dan qadar. Bergerak jari qada qadar. Bergerak cincin di jari qada qadar. Putus qada qadar. Hangus qada qadar. Kenyang qada qadar. Hilang dahaga qada qadar. Cuma nak royaknya hangus ke putus ke hak tu dak berlaku sama-sama. Tak berlaku. Hari ni tak buka api pun lagi tau. Ada bakar dah apa-apa. Ada lagi. Pisau pun tak guna lagi hari ni tau. Dah hawa kan lepas tengah. Lepas tengah hawa. Sempat makan ke tau? Saya tak sempat makan. Tak sempat. Habis di Pulau Duyung tu pukul 7 lebih dah. Balik. Mungkin duduk Terengganu nak mari sini tu Allah. Ni berasa perut ni. Tapi ada kat jamu hari ni rasa dalam surat. Dia tengok molek lagi. Kat mana hak jamu. Tapi dah habis pukul 10. Kelas kita nak habis pukul 10. Nak pergi jember kat jamu tak boleh lah. Jamu pukul 11. Kena balik rumah dulu kau. Kalau habis 10.30 memang ngam-ngam. Kita sapa tempat jamu, kita hak rasmi. 10.30 kan. Orang jamu di Bukit Bitu pukul 11. Mana kita sapa tu kita yang rasmi. Tapi kalau habis pukul 10 ni dah nak pergi kan. Sapa tu orang pusing dah Allah di mari awalnya. Siap pun dah lagi. Kan ni? Jadi hak kata anu ke putus dak berlaku sokmo. Hak berlaku sokmo ni gerak diam kita ni. Hak berlaku sokmo qada dan qadar. Hak berlaku sokmo ni kita hidup ni qada dan qadar, bukan udara yang buat. Kita nampak ni qada dan qadar, bukan biji mata, bukan cermin mata, bukan cahaya lampu yang berbekas. Ada ni. Suara ni jadi gepa ni, bukan speaker yang buat, Allah yang buat kuat. Bukan kata suara gepa kuat, bukan speaker yang buat. Keluar suara ni bukan lidah yang buat, Allah yang buat. Semua qada. Tu nak cerita pegangannya. Diingatan hati kita tak timbul, kita orang awam tak ada salah apa pun. Tapi ni yang akidah ni sekalian qada dan qadar. Dah kata je sekalian ketentuan dan perbuatan Allah. Allah jua yang perbuat, Allah jua yang berkah. Apa nak payah? Inilah kata akhir zaman. Hak berlaku ni akhir zaman. Islam hanya tinggal pada rupa zahir. Semayang nampak ada, puasa pergi Mekah, masjid jadi besar, comel loteng masjid, ada orang mengaji Quran, ada orang berzikir. Nak tiba-tiba bab iman, bab akidah sedikit saja. Nak pegang qada je tak luluh. Ni akhir zaman. Ada ni. Hak pegangan ni selama-lama ni. Daripada Tuhan jadikan malaikat berpegang. Segala-galanya daripada Allah. Sampai selama-lamanya. Sampai di akhirah pun segala-galanya daripada Allah. Ada ni. Kita sekarang ni atas dunia ada nikmat.
atas dunia ada sakit. Nikmat atas dunia semua qada qadar. Sakit atas dunia semua qada qadar. Kita makan rasa sedap, mani apa semua. Qada qadar, bukan lidah yang buat. Bukan gula yang buat. Bukan garam yang buat, Allah yang buat belaka. Sakit kita atas dunia, kalau kena api pedih, Allah yang buat. Luka, Allah yang buat. Qada qadar. Kemudian atas dunia, hari akhirat pun gitu juga. Nikmat hari akhirat, sedapnya dalam syurga, Allah buat belaka. Pedihnya, tersangat pedihnya neraka, Allah buat belaka. Makhluk tak bekah, tu pegangan kita nya. Dah bukan neraka. Neraka makhluk tak bekah. Pedih sakit neraka tu Allah buat. Itulah. Tu je pegangan kita ni. Tak ada kat mana pun. Hanya Allah jua yang bekah. Berpegang hangus semata-mata api dengan tabiat dia yang menghanguskan. Kafir ijma' ulama. Kemudian hak khilafnya kafir ke dosa besar, hak kuah. Ni kena moleklah. Hak kuah. Hak kuah ni Tuhan letak kepanasan di api. Tuhan letak ketajaman di pisau. Sampai masa kepanasan di api itu menghanguskan sendiri. Sampai masa ketajaman di pisau itu memutuskan sendiri, bukan lagi perbuatan Allah. Ni akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Api itu Allah buat, pisau tu Allah buat, panah di api pun Allah buat, tajam di pisau pun Allah buat. Tapi saat hangus, saat putus, bukan Allah buat. Dari mana ke Allah juri bekah? Kalau Allah juri bekah, jadi api Allah yang buat, jadi panah Allah yang buat, jadi hangus Allah yang buat. Itu barulah Allah juri bekah. Itu barulah keesaan pada perbuatan. Itu barulah beriman sekalian qada dan qadar. Ni dak ni. Allah letak panah di api, hangus tu panah tu sendiri buat. Hak ni setengah pandang kata kafir, tapi pandangan muktamad tak kata kafir. Pasti lagi mau bertadeng. Sebab apa muktamad tak ubah kafir? Sebab kuat kepanasan api itu Allah juga jadi yang buat. Dia dekat dengan Allah. Tapi ni akidah yang dosa besar. Sebut berulang-ulang kali dah. Dosa besar berjudi, dosa besar minarak. Itu dosa besar furung agama, cabang agama. Ini dosa besar usuluddin ni, tapak agama ni. Besar dosa besar ni lagi daripada dosa besar berjudi minarak. Berjudi minarak ni pula bukan sama-sama. Ada masa-masa dia. Masa dia tak berjudi minarak, malaikat tak catatlah dosanya. Dosa dia berjudi minarak yang lepas tu, selagi tidak bertaubat, kekal lah dosa tu. Tetapi dosa pegangan, hak dosa besar ni, malaikat catat setiap saat, walaupun dalam sembahyang, walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun berada di tanah haram Mekah dan Madinah. Tergamuk kita nak sembahyang, tergamuk kita nak masuk bulan Ramadan, tergamuk kita nak pergi tanah haram Mekah Madinah. Kita akidah yang sesat, akidah yang kotor, akidah yang syirik. Walaupun pandangan muktamad hukum kafir sekalipun, tak ada nilai. Pada ni. Ini kalau nak agama yang sebenar lah. Kalau setakat nak suruh puji, rajin semayang, rajin puasa, rajin pergi Mekah, buat gilah pasal akidah sesat tu. Orang tak nampak akidah kita. Kita peting orang je kan. Biar orang kata kita orang baik, mayang bang tak tinggal. Tak apa, dah cukup dah tu. Betul akidah kotor, akidah syirik itu tak apalah. Orang dah tahu tu. Pada ni. Malaikat catat dosa besar setiap saat. Saya sebut hak paling besar tu. Semayang hak paling besar, puasa hak paling besar, haji hak paling besar. Tak sebut tanyalah hak ibadat-ibadat sunat tu tak ada nilai sikit habuk Kalau berpegang akidah yang dosa besar. Sebab apa? Mensyirikkan Allah pada perbuatan sekutu. Perbuatan Allah separuh. Mana? Letak kepanasan di api. Perbuatan Allah separuh. Letak tajam di pisau. Lepas tu panah hak makhluk Allah tu
Tajam hak makhluk Allah tu pula yang beri bekah. Apa panggil apa? Bukan panggil kongsi. Bukan panggil kerjasama. Bukan panggil separuh-separuh kerja. Itu panggil syirik. Syirik apa panggil syirik? Kongsi lah, sekutu. Syirik tu syarikah. Syarikah, tak apa mana syarikah? Sekutu lah panggil syarikah. Dia pakat. Ditubuh satu syarikat. Apa mana syarikat? Berkongsi, bekerjasama. Ni apa panggil apa? Syirik lah ni. Bersyarikat antara Allah separuh, letak panah di api, letak tajam dipisah. Kemudian makhluk Allah, panah tu makhluk Allah, tajam tu makhluk Allah, yang berperanan pula. Tak payah Allah dah. Maka lucu Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Mana pun ni Allah tidak lepas juga daripada makhluk. Jasa panah tu lah yang menghanguskan, jasa tajam tu yang memutuskan. Jadi Allah tak lepas juga daripada makhluk Allah untuk menjadikan perkara hak di dalam alam Allah Subhanahu wa taala ni. Allah tak lepas juga lah. Allah letak panah di api, letak tajam dipisah, mujur kau ada panah ada tajam. Panah tajam pula buat. Allah tidak istighna apa panggil. Allah tidak terkaya lepas daripada segala-gala dak. Allah berhajat juga kepada makhluk. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Faham tak ni kalau berpegang seumpama tu. Ni panggil orang pegang gini, orang yang tidak kenal Allah sebagai Rabb, orang yang tidak kenal Allah sebagai ilah, amal ibadah tidak akan diterima sama sekali. Sebab apa? Tidak makrifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bukan awal agama semayang, bukan awal agama puasa, awal agama haji, bukan. Awal agama mengenal Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Kemudian hak jenis kuah hak Tuhan letak kekuatan ni, misal kita lah api tambah dengan misal pisau, samalah dengan misal-misal yang lain. Memang betul lah Allah jadikan panah di api, Allah jadikan tajam di mata pisau, Allah jadikan khasiat di obat di apa semua. Tetapi makhluk tak bekah sama sekali. Allah jua yang bekah. Mana apa? Hangus tu Allah yang bekah, putuh tu Allah yang bekah, sembuh penyakit Allah yang bekah. Tu pegangan kitanya. Allah jua yang bekah. Jadi hak kuah ni khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Satu lagi ni hak kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Tu hak banyak. Hak banyaknya kudrah Tuhan letak di hamba. Kudrah tu bekah. Ini Mu'tazilah, Qadariyah. Ni hak banyak. Ni hak banyak. Allah letak ada IQ di akal. IQ memikir sendiri, bukan Allah yang buat dah. Allah letak tenaga di kita, tenaga yang menggerak diamkan tubuh kita, bukan Allah yang buat dah. Ni hak banyak. Ada ni. Kita dalam bab taklif syarak. Taklif syarak ni dengan bahawa diberati pada syarak. Berarti pada syarak taklif. Kalau kita dipanggil mukallaf. Tahu tak kita mukallaf? Tak tahu mukallaf? Mukallaf ni apa? Orang yang ditaklifkan pada syarak. Taklif ni syarak berat. Buat, tinggal. Ni buat, ni tinggal. Itu taklif dia panggil. Ada ni. Ni kena buat. Ni kena tinggal. Dia panggil taklif. Syarak berat. Syarak nekan. Nekan pada buat, nekan pada tinggal. Itu taklif. Kita ni yang ditaklif dia panggil mukallaf. Orang yang ditaklifkan syarak. Jadi syarak nak taklifkan kita, syaratnya akil baligh, berakal serta sampai umur. Serta sampai umur. Berakal dengan mana apa? Akal kita ni boleh tamyiz, boleh membezakan. Pada ni akal kita boleh tamyiz, boleh membezakan. Orang yang tidak ada tamyiz, orang gila.
Orang yang tak ada tamyiz, kanak-kanak umur 2-3 tahun tu. Tu tak ada tamyiz belaka tu. Ni, dia tak boleh nak menilai. Pada ni. Ke budak boleh menilai. Budak umur 2-3 tahun boleh menilai ke tak? Mana baik, mana buruk tak boleh nak nilai. Macam orang gila. Orang gila boleh menilai, tak boleh menilai. Dipanggil tidak ada tamyiz. Jadi taklid syarak bergantung pada tamyiz. Ni. IQ yang boleh menilai, akal yang boleh menilai. Tengok tu kita sandar pada akal yang boleh menilai kan. Sandar pada akal boleh menilai ni, sandar pada zahir je. Menilai tu jadi perkara menilai, perbuatan menilai ni qada dan qadar. Sebab akal ni makhluk tak boleh bekas. Tapi kita duk sandar ni. Kan kita duk cakap kan. Tuhan jadikan akal, fikir molek gok mana baik mana buruk. Fikir molek mana baik mana buruk. Ni Tuhan jadikan akal ni. Ni ada akal tak mau fikir baik buruk hok mana. Baik buruk kalau hak agama pula berdasar kepada ilmu. Akal tak dipikir ke? Belajar tu wajib. Belajar akidah tu wajib. Akidah tak, dia mau belajar bab akidah. Tak berakal orang panggil tu. Tak pakai akal. Bukan tak berakal. Tak berakal senanglah, tak ada hukum. Akal ada, tak mau fikir. Dipikirnya nak semayang, nak puasa, nak haji tu je dipikir. Akidah macam mana? Kalau akidah salah macam mana? Kalau orang ada akal hak molek ni, akal hak molek. Dia panggil akal yang salim, akal yang sejahtera. Kita nak semayang, nak puasa, nak pergi Mekah ni, kita nak jadi bekal akhirat. Kena buat apa? Bekal akhirat kena ada akidah. Dia jadi bekal akhirat. Kan ketaatan kita ni dibina atas tauhid. Ketaatan kita dibina atas iman, atas akidah. Semayang comel pekah macam mana pun, puasa haji comel pekah macam mana, kalau akidah tu karuk, tak terima. Kalau kita orang berakal ni lah gok molek. Jadi mana pun akal, kita kata akal. Hakikinya akal tu boleh menilai ataupun tidak, qada dan qadar. Tapi ada orang berpegang akal lah yang menilai sendiri, bukan Allah buat. Tenaga kudrah, kudrah yang ada di hamba ni yang menggerakkan diam tubuh hamba tu sendiri. Ni hak qadariyah, khilaf ulama kafir ataupun akidah yang dosa besar. Sebab apa? Sebab tidak keesaan pada perbuatan. Bukan semua qada dan qadar Allah. Sebab kudrah di hamba yang bekas pula. Itu hakiki dia. Tapi cakap ku akal lah. Tapi akal dan akal pun atas kurniaan Allah Ta'ala lah. Nabi kata dah, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan, nescaya Allah Ta'ala akan beri faham agama. Tak akan buka jalan nak faham agama. Nak biar fikih, biar faham dalam agama. Fikih faham agama ni, fiqh akbar adalah akidah. Fiqh akbar, pemahaman agama yang paling besar, akidah. Jadi kalau Tuhan kehendak kebaikan seseorang, Tuhan akan buka jalan nak mengaji akidah, nak faham akidah, nak mengaji, nak faham bab semayang, biar semayang tu dengan ilmu. Puasa pun dengan ilmu, haji pun dengan ilmu. Bukan haji je nak ilmunya, kena khusus haji apa semua. Semayang kena khusus juga, itu tiang agama. Kalau semayang tak khusus, tak ada tiang agama, tak ada puasa hajinya, tak ada zakat-zakatnya. Kalau tak ada tiang agama semayang kena khusus tu tiang. Tapi nak khusus semayang pun asas tapak agama usuluddin, akidah terlebih dahulu. Ini kalau Tuhan kehendak kebaikan. Nabi kata dah, yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Nabi kata akan dikurniakan ilmu kepada orang yang Tuhan takdir pada azal, orang yang bahagia, ahli syurga, dan akan dihalang ilmu daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka. Bahagia celaka seseorang sudah ketetapan azali. Syurga neraka seseorang telah ketetapan azali. Kalau Tuhan takdirkan azal,
ia orang bahagia, Tuhan akan campur ke jalan ilmu kepada dia. Kalau orang yang Tuhan terkedir pada azab, orang celaka, Tuhan akan halang ilmu daripada dia. Ada ni. Itu atas bahagia masing-masing. Hakikinya begitu. Cuma tugas kita menyampaikan, menasihat, itu sahaja. Dan orang tak mau belajar, dia tak akan belajar. Dah ni. Ini kuliah duha, kena sengaja mari. Kuliah maghrib orang sanggup lari. Berjemaah maghrib, nanti datang berjemaah isyak. Kuliah maghrib dia akan lari. Kalau tak ada kuliah, dia tunggu. Tak ada kuliah, dia tunggu. Kalau ada kuliah, dia akan akak punggung. Pada ni. Oh ni duha, ni sengaja kena mari. Kalau maghrib, dia mari nak berjemaah, orang mengajar orang sibuk. Masuk isyak je tak berhenti, bergelisah. Tengok jam. Tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Macam dia je ada jam. Ni ada jam sini ni. Ni ada jam. Atas meja ni kau tak ada jam. Apa ni? Nak sembah isyak, nak main isyak. Allah. Apa kepanasan sangat? Dia bukan nak belajar. Dia main jemaah je. Tak mau belajar. Ada ni. Tuhan akan halang ilmu daripada orang yang Tuhan takdir kepada zat orang celaka. Celaka apa lagi dia sembahyang nak tinggal? Akidah tak betul, celakalah. Kok mana lagi? Tak celaka lagi kalau akidah tak betul. Ahli neraka. Kalau akidah tak betul. Hak lagi balik. Hak tak lagi balik. Sebab apa? Dah cakap orang tua balik, orang bang isyak mari pula letih, dia tak balik. Tapi tak duli orang ngajar. Dia bersembang, dia main telefon, kadang-kadang dia ngaji Quran, kadang-kadang dia berzikir. Tak boleh dia ngajar. Tak boleh. Cerita akidah ke, cerita bab semayang ke, cerita bab sifat hati ke, cerita bab sifat hati, cerita bab taubah, cerita bab khauf, cerita bab zuhud, cerita bab syukur, cerita bab sabar, cerita bab tawakkul. Wajib lah ke dalam agama? Kau tak tahu je. Dia nak semayang je. Semayang pun dia tak belajar pun bab semayang. Rajin berjemaah, dia tak reti pun bab muafiq masbuk Tak pernah belajar pun bab hukum berjemaah. Ni bukan mereka ni. Ni. Tapi bahagian masing-masing. Maka macam kuliah duha kita ni. Kuliah duha kita ni. Orang jauh-jauh boleh mari. Setengah jam, sejam. Saya setengah jam. Setengah jam 20 minit. Orang lebih dari setengah jam pun ada, sejam lebih pun ada. Nak belajar. Orang sejakah masjid tak mau mari belajar. Berjemaah mari. Tapi kalau buat makan di masjid penuh. Pok makan aja kalau begitu Tapi Bukit Bayun tak gitu. Bukit Bayun tak gitu. Tempat lain kalau buat makan, buat surah penuh. Tapi kalau buat kuliah agama, nitah pun dah. Kalau bak nak pergi pagi, nak tarawih penuh. Belajar tak ambuh. Mana? Nak ke Bayun dah. Orang buat surah penuh. Surah wajib semua kali. Macam kita duha hari Sabtu ni, apa masalah? Apa masalah duha hari Sabtu? Kerja. Kerja lah. Kalau tak ada kerja, dia boleh datang berjemaah 5 waktu setiap-tiap hari. Belajar sekali sehari pun tak ambuh. Sah sekali seminggu. Sekali seminggu pun tak ambuh. Sah kata tiap-tiap hari. Sekali seminggu pun tak ambuh. Padahal bukan ajar bab fadilah, ajar bab akidah. Kan? Bahagian masing-masing gitu je lah. Yulah wa yuhmul ashqiya, Tuhan akan halang ilmu daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Takkan nak belajar ke mana pun. Dia berasa ada aku amal, aku berjemaah, aku amal, aku berjemaah, aku ngaji Quran, aku berzikir, pada waktu je. Belajar akidah tambuh, belajar bab hukum akal semayang tambuh, belajar ilmu tasawuf bab bicara hati pun tambuh. Ramai mana orang seumpama ni? Rajin buat amal. Itu bahagian masing-masing. Sebab tu kita kalau Tuhan beri rajin belajar, rajin buat amal, wajib bersyukur.
Itu je lagi yang kita tak ada. Kita tak ada apa satu. Kebaikan yang ada di kita semuanya qada dan qadar Allah. Allah Taala boleh tarik bila masa. Kita kena bersyukur lah. Nak banding dengan orang yang Tuhan tak beri tu, kita kena bersyukur. Kita nak perasan lebih, kita tengok pula orang hak Tuhan beri lebih banyak. Tengok tu. Ada orang ilmu Tuhan beri lebih banyak. Ada orang Tuhan beri amal lebih banyak. Tilik tu tak ada nak sombong kitanya. Ada ni. Orang hak Tuhan beri ilmu banyak ramai mana? Orang hak Tuhan beri kekuatan wa amal kuat ramai mana? Dan kita setara mana sangat? Tapi kita wajib bersyukur. Sebab tengok pula orang hak langsung Tuhan tak buka hati dia untuk belajar. Orang hak langsung Tuhan tak buka hati dia nak beramal. Orang yang rajin beramal tapi belajarnya tak ambuh. Kalau beramal rajin belajar tak ambuh, takkan rajin beramal tu bukan datang dari Allah. Kalau kita buka dalam kitab Minhajul Abidin, terkadang syaitan tipu daya atas rupa kebajikan. Kalau kita buka kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, terkadang syaitan dorong anak Adam kepada jalan kejahatan tapi atas rupa kebajikan. Dia dorong belajar dah, ayah orang tak ayah belajar, beramal je. Tu syaitan dorong je. Rajin dia tengok orang tu, tengok orang ni. Aku je buat amal, orang lain tak buat amal. Syaitan pun dorong rupa kebajikan tapi hakikatnya kejahatan. Ada ni. Jadi bab akidah bab kan kena ambil molek dalam kitab Fatih Faridah. Hak kudrah yang Tuhan letak di hamba, IQ yang Tuhan letak di akal, sampai masa hak Tuhan letak tu yang beri bekah. Tu qadariyah. Ni hak banyak sekarang. Ingat baik. Kita yang menilai sendiri, kita yang memilih sendiri, kita yang melakukan pegangan ni. Ada ni. Pegangan ni diajar seumpama ni. Diajar. Kita tidak terikat dengan qada dan qadar. Tuhan letak dah akal di kita, Tuhan letak dah tenaga di kita, akal menilai, memilih sendiri. Allah hanya tahu. Kemudian nilai, pilih baik, kita buat baik, dapat balas baik di hari akhirat. Nilai, pilih hak buruk, dapat balasan di akhirat. Barulah adil Tuhan. Sebab kita nilai sendiri, kita buat sendiri, kita akan menanggung sendiri. Baru adil. Ni. Inilah Mu'tazilah. Masalah macam ni kan? Takkanlah nilai pilih jahat kita sendiri. Nilai pilih jahat, qada Tuhan. Buat benda jahat, qada Tuhan. Lepas tu siapa kena hukum? Kita kena hukum. Dah aci gitu Tuhan. Perkara jahat qada dia. Yang kena hukum kita. Dah aci lah gitu, zalim Tuhan. Ini Mu'tazilah. Ini hak Mu'tazilah ni. Ada ni. Lepas tu Mu'tazilah pegang mana? Hak jahat kita nilai sendiri, kita pilih sendiri, Allah hanya tahu, dan kita buat sendiri. Tu Mu'tazilah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Tapi sekarang ni bukan kata hak jahat sahaja. Timbul berat sekarang ni, baik pun kita pilih sendiri. Bukan qada Tuhan, Allah hanya tahu saja. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk menilai, memilih dan melakukan. Kita tidak terikat dengan qada dan qadar Allah. Allah hanya mengetahui. Allah tidak mengqada-qadarkan. Allah hanya mengetahui. Qada qadar Allah, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, memperjalankan alam ni alam ni qada qadar Tuhan. Lahirnya kita qada qadar Tuhan, matinya kita qada qadar Tuhan. Hak berlaku di kita setiap saat sekarang, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk menilai, memilih dan melakukan sendiri. Allah hanya mengetahui. Ini ada dalam ajaran. Orang ajar seumpama ni orang yang terkemuka. Bukan barang-barang, bukan ustaz-ustaz kampung. Orang-orang yang menjadi turutan ramai. Orang-orang yang ramai, orang yang apa panggil? Orang yang ikut hak dia ngajar tu. Apa? Public figure orang ni. Orang yang memang diikuti.
Apa ini dicerita tu pula memanglah makan di akal. Kita sendiri memilih, menilai, memilih dan melakukan, maka kitalah yang akan dapat baik, buruk dapat buruk di hari akhirat. Baik kita mari daripada perbuatan kita sendiri dapat balas baik. Buruk yang diri kita, pilihan dan perbuatan kita sendiri dapatlah balasan buruk di hari akhirat. Kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Buat baik dapat balas baik, buat jahat dapat balas jahat. Baik jahat yang kita pilih dan kita lakukan bukan qada dan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Ni lucu tu hak ni. Tak ada hak keesaan pada perbuatan, tak ada tauhid rububiyah, tak ada. Cakap je tauhid rububiyah tapi tak ada. Jadi Mu'tazilah Qadariyah, Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu yang berkah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak Qadariyah ni lawan kepada Jabariyah. Jabariyah akidah yang terpesong, akidah yang akidah yang dosa besar. Jadi molek. Kita betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Nak pastikan tidak tu kena kenal Jabariyah tu pasal mana. Nak pastikan tidak tu kena kenal Qadariyah tu macam mana. Barulah boleh tidak. Ada ni. Barulah boleh. Kita akidah Ahlussunnah. Akidah inilah yang kita. Tapi kalau kita ni kehidupan kita jauh daripada agama kita semua akidah nak cara anak cucu pun warisi yang sama, semayang puasa tak tinggal tapi akidah tak peduli. Kita mati dah kena dia pun dah kadang akidah sesat. Lalu mana tak ada semayang puasa, kalau terawih penuh mari masjid ni. Tapi bab akidah tak mengaji. Bab semayang pun tak mengaji, bab tasawuf daim pun tak mengaji. Malah ni. Mari mana ni kita warisi daripada mak ayah. Mak ayah yang tauladankan seumpama tu. Mak ayah tauladan seumpama. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tasawuf, cerita golongan-golongan yang terpedaya. Golongan yang terpedaya. Ada terpedaya dengan hanya semai sunat. Ada terpedaya dengan puasa sunat. Ada yang terpedaya dengan haji umrah. Tak. Tetapi asas-asas agama tidak dipedulikan, tu terpedaya. Pada ni. Ada orang yang tiap-tiap malam qiyamul lail. Tapi macam mana dengan ilmu akidah? Puasa sunat. Macam mana dengan ilmu akidah? Tak peduli. Ada ni. Yang kita ada ceritalah macam mana golongan-golongan yang terpedaya. Golongan-golongan yang terpedaya. Dalam rupa kebaikan, tapi terpedaya. Terutama sekali dalam ilmu akidah ni. Biar tahqiq molek, biar kita boleh ajar anak kita. Hak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Dan akidah Mu'tazilah tak belaka. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu jalan saja, sudah. Ada ni. Kemudian hak kita baca tadi tu i'tikad yang sebenar dah. Allah jua yang berkah. Tetapi apabila api bersentuh dengan umpama kain contohnya, pasti hangus. Tak mungkin tidak hangus. Lagi kat tu pula dah. Tapi hangus Allah buat. Hangus Allah buat. Tetapi i'tikad ia Allah jua yang berkah. Dengan terbakar itu Allah yang menghanguskan, bukan api. Tapi mesti tidak boleh menyalahi. Apa ni tidak boleh menyalahi? Menyalahi hukum adah. Hukum adahnya bakar, kain pula basah molek, kering molek tak basah, hangus, terbakar. Mesti. Tidak mungkin menyalahi. Tidak mungkin menyalahi. Tapi hangus Allah buat. Pisau tajam molek mesti putus. Tak mungkin tak putus, tapi putus Allah buat.
Makan nasi banyak mesti kenyang, tak mungkin tak kenyang, tapi kenyang Allah buat. Makan ubat ni mesti sahih, pasti sembuh, tapi sembuhnya Allah buat. Tidak lari daripada Allah. Tapi mesti tu buat apa pula? Tak mungkin menyalahi tu. Pegangannya tak salah, tapi orang ini jahil dengan hakikat hukum adat, tak erti hukum adat. Akidah dia betul, sebab Allah yang menghanguskan, Allah yang memutuskan, Allah yang mengenyangkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang beri berkah. Tapi tak mungkin menyalahi. Ni kena ngaji hukum adat. Dalam kitab Pati Paridah ni, dia mari dua je di awal kitab, kita dahulu ingat tak? Dia mari hukum syarak dengan hukum akal je. Hukum adat tak ada dalam kitab kita ni. Dia ada hukum syarak. Hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Dia ada hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harum pada akal. Dia ada hukum adah. Hukum adah. Wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Hukum adah kena ngaji. Kata ngaji dia macam ni. Dah api kena kain, mesti terbakar, mesti hangus. Tak mungkin tak hangus punya. Tak mungkin, tak mungkin. Kalau Tuhan buat kan tak hangus. Tak mungkin. Tapi hangus tu Allah yang menghanguskan. Tapi tak mungkin tak hangus. Orang apa dak erti hukum adat. Sini dia kata dan terkadang membawa kepada kufur. Dak erti hukum adat ni terkadang buat jadi kafir. Takut juga bunyi. Tak erti hukum adah macam mana jadi kafir ni. Kita ni erti tak hukum adah? Apa makna wajib adah? Apa makna mustahil adah? Apa makna harus adah? Tak erti ni dia kata terkadang bawa pada kafir. Kau tak erti hukum adah. Takut kitanya. Dia gini je. Bila dia tak erti hukum adah, takut bawa kepada menafikan mukjizat, takut bawa pada menafikan karamah. Sebab apa takut bawa menafikan mukjizat? Sebab mukjizat ni perkara yang menyalahi adat. Kan kita? Apa dia mukjizat? Perkara yang menyalahi adat yang zahir pada Rasul. Apa dia karamah? Perkara yang mencari adah yang zahir pada aulia, pada wali-wali kekasih-kekasih Allah. Jadi mukjizat ni perkara yang tiba-tiba kita kata tak mungkin menyalahi. Kalau bakar mesti hangus. Kalau kerak mesti putus. Tak mungkin menyalahi. Dan macam mana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Bakar tak hangus. Macam Nabi Ismail alaihissalam, semelih tak lu. Macam mana tu? Kau dah erti hukum adat, hak tu cerita bohong tu. Tak mungkin berlaku seumpama tu, cerita tahyul. Ni kata kafir. Tapi orang dah erti hukum adat ni tak sabar peringkat dia menafikan mukjizat. Di sini. Bila api kena kain mesti hangus. Tak mungkin menyalahi. Tak mungkin kata tak hangus. Mesti hangus. Patut orang apa tanya, dah hak Nabi Ibrahim tu? Hak Nabi Ibrahim tu cerita lain. Tengok dia terima. Cuma dia tak erti hukum adat. Maknanya hak sekarang ni pun mungkin menyalahi juga. Macam ni. Cuma tak pernah jumpa hak menyalahi. Betul. Tapi dari segi hukum adahnya boleh menyalahi. Gitu. Boleh menyalahi. Boleh kalau kata bakar tak hangus. Boleh jadi. Benda adah ni boleh berlaku sebaliknya. Hak tu berlaku tadi tu. Bakar Nabi Ibrahim tak hangus. Sembelih Nabi Ismail tak. Jadi mukjizat ni perkara yang mustahil pada adah belaka. Tapi Tuhan perlakukan perkara yang mustahil pada adah. Itu dia panggil benda yang mencari adah. Dia kadang-kadang
kita sebut perkara yang menyalahi adah, terkadang kita sebut perkara yang mencari adah. Ke mana? Biasa dengar tak perkataan perkara yang mencari adah. Mencari adah ni menyalahi adah lah. Adah hak berlaku sama-sama bakar hangu. Tiba-tiba bakar Nabi Ibrahim AS tak hangu. Dipanggil perkara yang mencari adah, perkara yang menyalahi adah. Kalau ada erti hukum adah ni jadi kafir kalau menafikan mukjizat, contoh macam tadi. Menafikan mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tak hangu. Dia takkan nafikan, dia akan terima tu ayat Quran royak. Tu Nabi Ismail tu ayat Quran royak tu. Dia percaya. Dah saat ni mu kata saat ni tu kalau bakar mesti hangu. Hak berlaku lening. Bakar mesti hangu. Hak kisah Nabi Ibrahim AS, tu kisah Rasul. Mana dia taklah menafikan mukjizat, tak akan dia kafir walaupun tak erti hukum adat. Tapi kita ni buat pada kafir ni kalau menafikan mukjizat. Sebab mukjizat memang perkara yang menyalahi adat. Tiba-tiba dia kata sini tak mungkin menyalahi. Bakar hangu tak mungkin menyalahi. Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun cerita tak betul. Itu dia kafir. Tapi tak ada orang sampai tahap tu. Walaupun dijahil hukum adah pun. Ada ni. Macam makan tau. Ada orang pah makan. Dok kenyang-kenyang pun. Dia kata benda lain makan. Benda lain mana makan? Dia duduk nganga, hidup telang. Pas suak. Nak semacam. Habis pinggang. Tengok tu. Tak kenyang. Kita panggil menyalahi adah. Pelik, luar biasa. Tu kita kata pelik. Pelik orang tua ni. Luar biasa dah ni kena berobat. Tu panggil pelik. Sebab apa pelik? Menyalahi adah. Kalau sama macam adah, tak panggil pelik. Ke pelik? Allah pelik semua. Dia makan sepinggang kenyang. Pelik. Tak pelik tu. Tu hak adah. Tak apa nak pelik berpinggang makan tak kenyang-kenyang. Tu pelik. Tu panggil apa tu? Menyalahi adah. Lepas tu kata benda adah ni mungkin menyalahi, boleh menyalahi. Walaupun benda menyalahi ni berlakunya jarang-jarang. Kadang-kadang tak jumpa pun kitanya. Ada ni. Ni pun cerita orang je ni. Dia kata suak. Tuang tu tinggal kulit, tinggal tulang je. Lepas tu dia kata benda lain makan. Benda lain mana makan? Ada ni. Abang kata betul? Pelik, luar biasa, menyalahi adat. Timbul tu menyalahi adat. Yelah kadang-kadang kita ni tak makan. Tapi tak lapar. Tu pelik tu. Pelik semua hari ni. Warna tak makan lagi ni. Tak rasa lapar pun, tak sedar tak makan. Tengok tu. Sebab apa? Kenyang ke lapar ke, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Jadi kalau dia berpegang ini api sentuh dengan kain hangu. Tak mungkin tak hangu. Mesti hangu, wajib hangu. Tak mungkin tak hangu. Tapi hangu Allah buat, pegangan betul. Dia panggil apa ni? Ni tak ngaji hukum adah ni. Hukum adah ni mungkin berlaku sebaliknya. Tengok mukjizat. Mukjizat cerita lain kata. Kita cerita sekarang ni. Tak mungkin dia. Benda tak mustahil boleh berlaku. Perkara yang hak sama-sama tu berlakunya sebaliknya. Cuma kita satu sahaja. Yang sebagaimana adah biasa-biasa menyalahi adah semuanya hak Tuhan belaka. Pada ni hak kita adah ni kan. Api hangu, pisah, putus, makan banyak, kenyang. Adah dia gitu. Allah yang buat. Kalau tak putus pun Allah yang buat. Kalau tak hangu pun Allah yang buat. Kalau tak kenyang pun Allah yang buat. Sebab itulah mukjizat dalam kitab dia kata warna mukjizat. Mukjizat perkara yang menyalahi yang zahir pada Rasul. Kenapa di kitab dia kata yang zahir pada Rasul? Mukjizat perkara yang mencari adah yang zahir pada Rasul. Mereka tak kata Rasul buat.
Hanya zahir pada Rasul, maknanya apa? Tuhan buat, bukan Rasul buat. Hak terbelahnya laut tu bukan tukar Nabi Musa yang buat. Zahir je. Nabi Musa kata laut terbelah. Zahir pada Rasul. Zahir pada tangan Nabi Musa AS dengan tungkat dia. Tapi yang berlaku tu semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekas. Makhluk tu tukar Nabi Musa ke, makhluk Nabi Musa sendiri ke, makhluk tak bekas. Yang berlaku kesemuanya qada dan qadar Allah. Allah juga yang beri bekah. Sebab tu kata mukjizat, perkara yang mencari adah yang zahir pada Rasul. Ingat tu, yang zahir bukan Rasul yang buat. Yang zahir. Karamah, perkara yang mencari adah yang zahir pada aulia. Yang zahir bukan tu ali beri bekah. Yang zahir semua yang perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk tak bekas sama sekali, walaupun makhluk tu Rasul, walaupun makhluk tu malaikah, makhluk tak bekas sama sekali. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir sahaja. Zahir pada Rasul. Faham tak ni? Jangan dia kata kuasa besarnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kuasa besar Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman lah yang menjalankan benda ni dengan jin apa semua ni. Sebab apa? Kuasa besar yang Tuhan letak di Nabi Sulaiman. Kuasa besar pada zahir je. Hakikinya kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ni. Tapi masa dia cerita Nabi Sulaiman tu, ya dah. Memang ini kuasa luar biasa yang Tuhan letak di Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang ni hak hakiki pula dia royak. Dah. Nabi Sulaiman ke Nabi mana ke, zahir sahaja. Hakikinya kesemuanya adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara yang sama adah ni, perkara yang menyalahi adah, kesemuanya datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian i'tikad ada hak kapi, ada hak dosa besar, ada hak betul dah Allah beri bekah, tapi jahil hukum adah. I'tikad yang sebenar-benarnya macam mana? Barulah didatangkan i'tikad yang sebenar. Tajuk di bawah tu i'tikad yang sebenar. I'tikad ahli sunnah wal jamaah. Hak ni pastikan duduk di akidah masing-masing. Akidah tauhid iman menjadi ketaatan zahir dan ketaatan batin. Iman akidah lah perkara yang pertama-tama akan ditanya di alam barzah. Perkara yang pertama-tama dia ditanya hari akhirah adalah iman, tauhid, akidah masing-masing. Perhitungan barzah akhirah, perhitungan adalah iman, tauhid, akidah. Iman, tauhid, akidah tidak ada bahagian di hari di alam barzah dan tidak ada hari akhirah. Syarat syurga adalah iman. Syarat syurga adalah iman. Syarat syurga segera amal soleh. Syarat syurga iman. Syurga segera amal soleh. Dia gitu. Kalau imannya tidak ada, kekal neraka selama-lamanya. Walaiyazabillah. Walaupun nampak zahir semayang, puasa sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.